يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Sidang jemaah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana pada hari Jumaat ini, hari yang penuh dengan keberkatan, Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, yang Allah kurniakan dalam kehidupan kita di dunia ini. Pada tengah hari ini, sekali lagi Allah menggerakkan saya dan juga tuan-tuan, abang-abang, hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, untuk kita memenuhi akan setiap ruang di rumah Allah yang mulia ini. Tanda Allah kasih dan sayang kepada kita semua. Syukur alhamdulillah. Pada tengah hari ini, sebelum saya meneruskan perkongsian dalam slot tazkirah Jumaat pada tengah hari ini, saya nak mengajak kepada semua pada hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, bersama-sama kita melantunkan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat yang saya dah kongsikan pada tuan-tuan pada bulan yang lalu, berkaitan tentang selawat murah rezeki. Kalau yang dah amal, teruskan, alhamdulillah. Kalau yang belum, sama-sama kita ikut pelan-pelan, insya-Allah, mudah-mudahan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Lagi sekali sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq
wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Lagi sekali, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kita baca terjemahan dia. Wahai Allah rahmati dan kurniakanlah kesejahteraan atas Muhammad Rasulullah dan selawat yang dapat melapangkan rezeki kami dan menjadikan baiknya akhlak kami, dan curahkanlah kesejahteraan atas keluarga dan para sahabatnya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Sekali lagi pada hari ini Allah mengizinkan untuk lidah kita membicarakan, untuk lidah kita melantunkan selawat ke atas kekasih baginda Nabi SAW. Ada orang kadang-kadang tuan-tuan, dia boleh bercakap, dia boleh menyanyi, tetapi bab selawat lidah dia keluh. Ada orang kadang-kadang dia boleh bercakap, boleh bercerita dan sebagainya, tapi dia buka Quran, lidah dia keluh. Tapi syukur Alhamdulillah kita pada hari ini tuan-tuan muslimin dan sekalian, Allah sudi lagi beri kesempatan kepada kita untuk kita sering berselawat ke atas baginda Nabi SAW. Dan jangan berhenti di ketika ini, nanti lepas solat pun selawatlah, teruskan selawat, banyak pada keberkatan dan sebagainya. Baik, pada tengah hari ini nak berkongsi dengan tuan-tuan dalam satu kisah secara santai, insya-Allah. Mudah-mudahan kisah yang bakal dikongsikan ini sedikit sebanyak menjadikan kita insaf, menjadikan kita dapat sedikit motivasi untuk kita berganjak, untuk kita bergerak, untuk kita berhijrah menjadi seorang hamba Allah yang semakin patuh dan ingat akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini dinukilkan oleh ulama besar, Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, seorang ulama besar daripada Palestin, dalam kitabnya At-Tawwabin, Kitabut At-Tawwabin, kitab yang menampilkan golongan manusia yang bertaubat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab ini Imam Ibnu Qudamah meletakkan 97 orang. Tak tahu kenapa 97, kadang-kadang letak 100 sebagai, tapi dah kisah ini tak 97 dalam kitab ini ada 97 orang kisah. Ada kisah tabi'in, kisah daripada malaikat pun ada, yang asalnya mereka ini kadang-kadang setelah riwayat kisah yang berlaku pada mereka ini yang mereka sesat asalnya, mereka gelap, mereka kejahilan, mereka pelaku dosa, tetapi akhirnya mereka menjadi ulama yang besar, menjadi ahli sufi. Pada tengah hari nak ambil satu cerita sahaja. Mungkin tuan-tuan muslimin yang sekalian pernah dengar nama ini, nama seorang tabi'in yang bernama Malik bin Dinar. Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala anhu. Malik bin Dinar kita semua kenal, beliau merupakan tabi'in yang berguru dengan Imam Hasan Al-Basri, juga seorang tabi'in. Dan Malik bin Dinar juga hebat. Kalau yang belajar dalam bab kaligrafi khat akan jumpa nama Malik bin Dinar. Dia di antara khattat yang cantik tulisannya, bahkan banyak orang ambil bagi frame dan sebagainya. Bahkan Malik bin Dinar juga seorang ahli sufi yang sangat hebat. Tetapi ketahuilah, kita sebenarnya
Malik bin Dinar pada awalnya merupakan seorang pemabuk. Kalau kata istilah simpulan bahasa Melayu kita, kaki botol lah, kan, kaki botol. Kita lihat kaki botol minum arak, tapi dari ahli sufi ada hebat macam mana? Tuan-tuan, itu bukan kerja kita, itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana orang tu berada dalam ceruk kegelapan yang sangat dalam pun zulumat, kadang-kadang kita pandang orang tu macam bukan ahli syurga orang ni, ahli neraka kot orang ni. Mungkin hati kita akan macam itulah kadang-kadang, kan? Tapi jangan sangka, bila mana Allah dah tarik hati dia dan pegang jiwa dia, tuan-tuan ketahuilah, bukankah di kalangan sahabat baginda Nabi SAW juga ada kita dengar cerita yang masa kejahilannya dia sanggup angkat pedang untuk pancung baginda Nabi SAW, sebab punyalah geram, punyalah tak sukanya. Tetapi bila mana beliau wafat, beliau meninggal, kuburnya sebelah dengan baginda Nabi SAW, kan? Siapa dia? Sayyidina Umar ibn Khattab. Kan sebelum Islamnya dia pernah angkat pedang nak pancung Nabi. Dan sampai bila Nabi wafat pun dia angkat pedang lagi. Dia kata kalau beritahu Muhammad wafat, aku pancung. Tak terima pula. Tu nampak tak tuan-tuan? Kita nampak macam tak ada peluang, ataupun nampak macam tak ada, orang ni memang confirm neraka lah. Itu sebab tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, Allah pesan dalam Al-Quran, Allah rakamkan dalam Al-Quran dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7, pada ayat 164 muka surat 172 sebelah kiri atas sekali. Allah tegur bagi mereka ini, jangan kita menghukum seseorang. Apa ayatnya? Wa id qalat ummatum minhum lima ta'iduna qaumanillah mu'adzibuhum muhlikuhum aw mu'adzibuhum azaban syadida, kata Allah. Jika sekiranya dalam satu kelompok itu ada golongan yang mempertahankan ataupun yang mempertikaikan kemunasan pada orang tersebut, dan kisah ayat ni, saya tak cerita ayat ni, cuma nak bagi tahu dalam ayat ini Allah tegur golongan yang ketiga, di mana orang yang pertikaikan. Kan biasanya ada orang buat salah, ada orang buat jahat, ada orang yang suka tegur kesilapan kita, dan ada orang yang ketiga yang pertikaikan. Kenapa kau nak tegur orang tu? Sedangkan orang tu confirm dah buat jahat, confirm neraka tempat dia, lantak pi lah. Ada orang macam tu. Dan ayat saya bacakan tadi, Allah tegur golongan yang ketiga ini. Kenapa kau nak nasihatkan dia, sedangkan kau nampak dah dia buat jahat, confirm neraka tempat dia, lantak lah. Itu sebab tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, kita ini kena nilai diri kita, jangan mudah menghukum seseorang. Sebab itu ada kitab At-Tawabin ni, kitab sebagai motivasi untuk kita yang orang pada awalnya jahil, gelap daripada kebenaran dan sebagainya, tapi bila mana Allah pegang hati dia, ada sebab kebaikan yang dilakukan, dia berubah menjadi baik. Itu kisah pada peringkat awal, mukadimah. Malik bin Dinar ini, dia seorang yang memang orang kata apa, arak tu tak lekang dekat tangan dia, tak lekang kat tangan dia. Nama asal pun bukan Malik bin Dinar, dia Malik bin As-Sami'i dan sebagainya. Dinar dia pun ada cerita, saya tak cerita kenapa Malik bin Dinar, cuma nak cerita bagaimana dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari-hari dia penuh dengan arak, setiap hari dia akan minum arak, mabuk, pergi jalan mabuk dan sebagainya. Itu sebab simpulan bahasa kata kaki botol, bukan kaki tu macam botol, tidak, tapi pegang botol ke mana-mana dan sebagainya. Sebab apa? Dan jiwa kita ini, manusia, dia nakkan kebahagiaan, betul? Nakkan kebahagiaan. Tanya siapa-siapa saja, semua nakkan kebahagiaan. Ada orang mungkin dia minum arak, dia rasa bahagia. Ada orang kadang-kadang dia mencuri, dia rasa bahagia. Ada orang kadang-kadang dia buat kesilapan, buat kejahatan, dia rasa bahagia. Tu orang. Kadang-kadang ada dekat tengok dekat FB dan sebagainya, ada orang hari-hari duk komplain orang, duk pertikaikan, sebab dia rasa bahagia buat macam tu. Walaupun kita gambarkan itu dosa, tak boleh. Namun begitu tuan-tuan, tu juga dengan Malik bin Dinar. Dia merasakan minum arak tu dia bahagia, dia rasa tenang, hebat. Tapi sebenarnya perbuatan tu Allah tak suka. Dia Islam, tetapi dia minum arak. Dan riwayat menyatakan dia ketika itu tinggal solat dah.
tinggal solat, mengaku Islam tapi tak solat, bahkan dia buat kejahatan lain, minum arak dan sebagainya. Dia minum hari ke hari, sampailah suatu masa dia tengah minum ni, tengah mabuk ni, dia berjalan, tiba-tiba dia nampak seorang budak kecil sekitar umur dalam 2 ke 3 tahun dan lebih kurang, dalam riwayat mengatakan begitu, 3 ke 4 tahun, budak perempuan. Budak perempuan tu dia berjalan, dia pergi beli makanan untuk keluarga dia. Dia pandang budak tu, dia terdetik dalam hati dia, ish, comel budak tu, dia kata. Alangkah beruntungnya kalau aku juga ada anak macam tu. Dia teringin macam tu. Dia tengah mabuk ni, tapi dia tengok budak tu, comelnya, teringin dia mabuk. Tuan-tuan, keinginan dia tu Allah dengar, dan Allah dengar. Dan mungkin itulah kata para ulama, dan Allah nak tarik mula kebaikan dan Malik bin Dinar ni. Ya. Bila dia kata macam tu, dia pun tergerak, oh, aku teringin nak ada anak lah. Tapi dia tak adalah niat nak berzina, padahal dia boleh je. Sebab orang kadang-kadang bila mabuk ni, dia boleh apa orang kata kan, bila mabuk tu dah mula, dia boleh ambil je perempuan, dia berzina, tak masalah. Tapi bila dia niat nak ada anak, dia rasa aku perlu buat kebaikan kot. Jadi dia cuba pinanglah wanita secara baik. Dan Allah rezekikan, lepas dia bernikah tu dikurniakan dengan seorang anak perempuan. Dan dalam riwayat, dalam kitab Tawabi diceritakan, anaknya diberi nama Fatimah. Dan dengan anak itu tadilah dia semakin sayang kepada anak dia. Dia mulalah kadang-kadang berubah. Dia minum arak juga, arak tak tinggal, tapi dah mula kerjakan solat sikit-sikit. Sebab anaknya, kita ni kadang-kadang tuan-tuan, ibu ayah sekalian, ada sebab kita berubah kadang-kadang. Tu sebab orang tua-tua kata, nampak kita ni perangai Masya Allah macam syaitan, orang kata. Minta maaf guna bahasa tersebut. Tapi dia kata ni, kalau kahwin ni baik kot anak aku. Ada orang tua-tua dekat macam tu. Sebab dia nampak masa depan anak tu macam mana kan. Bukan nak langkaui takdir dia, tidak, tapi pengalaman mereka. Ada orang kadang-kadang lelaki keluar malam, lepak dan sebagainya. Dia kata ni, kalau aku kahwinkan anak aku nanti ni, mesti tak keluar rumah dah. Ada orang macam tu, betul. Ada orang pada peringkat remaja ni, pada peringkat muda ni, selalu keluar rumah lepak. Lepas berkahwin, kita ajak lepak, jom lepak. Tak payahlah, isteri aku kat rumah tak ada kawan lah. Kita kata, alah takut bini ke. Kita pula, kita tak kahwin lagi. Tapi dia dah kahwin, dia berubah. Kadang macam tu. Dan juga Malik bin Dinar, lepas dia kahwin dapat anak tu tadi, yang menyebabkan dia semakin berubah jadi baik sikit. Dia solat dan sebagainya. Tetapi tabiat utama dia, mabuk dia tak tinggalkan. Tetap juga minum. Minuman dekat rumah dia penuh dengan botol arak dan sebagainya. Sampailah suatu ketika, bila mana Fatimah tadi membesar dari hari ke hari, dan riwayat menyatakan sekitar umur 3 tahun, lebih kurang macam tu, dia mula nak duduk dan dia nak minum arak. Tengah ambil gelas nak minum tu, Fatimah pun datang dekat dia. Datang, dia pun tengok ayah nak minum. Fatimah minta izin nak duduk dekat riba ayah dia. Macam kita lah tu, anak-anak datang kan, anak-anak kita ambil pangku kan dia. Dia ambil Fatimah pangku dekat riba dia. Dia baru nak minum, Fatimah tolak tangan dia slow-slow. Dia kata, ish, ayah nak minum ni. Dia ambil kali kedua, Fatimah tolak lagi kali yang kedua. Dia nak angkat ketiga, Fatimah tolak lagi. Lalu apa yang berlaku? Dia kata, ya Allah, demi Allah, mulai pada hari ini aku tak nak minum arak lagi. Sebab dia nampak anak dia tak suka. Kadang-kadang kita perasan juga, kadang-kadang kita nampak teguran anak dan sebagainya. Lalu dia ambil arak tu, dia campak, dia pecahkan. Dan dia pergi ke dapur, dia pergi ambil botol arak, semua dia lempar, dia buang. Dia kata, mulai hari ini, begitu isteri dia, mulai hari ini abang tak nak minum arak dah. Abang nak jaga anak sungguh-sungguh. Dan dia mula berubah menjadi orang yang baik. Mula jaga solat, baca Quran dan sebagainya. Sebab dia ada anak yang dia sayang, sangat sayang. Tetapi tuan-tuan, Allah nak menguji lagi keimanan dia. Tengah-tengah dia berubah jadi baik, dan anak dia pun sama-sama dengan dia sebagainya, anak dia jatuh sakit. Allah uji dia. Itu juga yang kita kadang-kadang tuan-tuan, bila mana kita mula seronok dan selesa dengan satu pekerjaan, satu benda kita buat, kita diuji. Tengah seronok, syok-syok buat kerja, tiba ujuk, tertarik nikmat tersebut. Jangan salahkan diri sendiri, jangan salahkan sesiapa. Cek diri kita sendiri dan sebagainya. Allah nak uji kita macam tu. Itu juga dengan Malik bin Dinar. Dia dah berubah jadi baik dan sebagainya, saya pada anaknya, tiba-tiba anak dia jatuh sakit. Dan dia jadikan cerita, anak dia semakin hari semakin sakit. Akhirnya
anak dia meninggal. Anak dia meninggal. Dan Malik bin Dinar jadi orang yang down habis. Dia kata, ya Allah, Engkau rezekikan aku dapat anak ni, aku berubah. Dan kerana anak ni juga aku tinggalkan, tak biar aku minum arak. Tapi hari ini ya Allah, Kau tarik nyawa anak aku. Aku tak siapa-siapa dah kat dunia ni lagi. Aku rasa kosong, kata Malik bin Dinar. Lalu dia kata, demi Allah, mulai hari ini aku kembali minum arak. Dia kata, nampak tak tuan-tuan? Dia kecewa. Sebab dah mula yang anak berubah tiba, orang tu tinggal. Macam itulah kadang-kadang tuan-tuan. Ada orang kadang-kadang kita mau cakap, abang-abang, kakak-kakak sekalian, kalau kita ada sahabat rakan, contoh, kita ambil contoh luar lah. Kalau ada golongan mereka yang wanita yang mungkin berubah ke suami pakai tudung contohnya, tutup kepala, tiba-tiba kadang-kadang Allah takdirkan mereka berpisah. Ada yang free hair kembali sebab dia berubah sebab suami dia tak kuat iman dan sebagainya. Bukan nak salahkan begitu, nak gambaran yang berlaku situasi pada hari ini. Juga Malik bin Dinar, lepas anak dia meninggal tuan-tuan, dia kembali berubah jadi minum kembali arak tadi sebab memang nak fed up, tension. Dan jadikan cerita, dia kata, mulai hari ini aku nak minum lebih lagi banyak berbanding sebelum tu. Ada riwayat mengatakan dibeli satu hari, mungkin dulu sebelum dia bertubak, sehari satu botol. Lepas anak dia meninggal, dia nak balas dendam, aku satu hari minum 5 botol contohnya. Dan dia pun minumlah berbanyak, dia minum pun. Dan jadikan cerita tuan-tuan, tak ada Allah, Malik bin Dinar pun jatuh pengsan. Dia pengsan dan dia terlelap tertidur sebenarnya. Dia tertidur. Inilah bermula ceritanya. Bila mana dia tidur tu, Allah takdirkan dia bermimpi. Dia bermimpi. Mimpi macam mana? Malik bin Dinar ceritakan dalam kisah tersebut, dia bermimpi. Dia bermimpi dan dia berada dalam satu kawasan yang sangat kosong, tak ada apa-apa. Ibarat gambaran di padang mahsyar. Padang mahsyar. Itu perasaan dia. Dan dia bila mana dilihat bangun tu, seorang-seorang nama disebut, sekian, sampailah satu masa disebut Malik bin Dinar. Dia pun tersedar. Malik bin Dinar dia tersedar. Dia tengok kiri kanan, orang tak ada. Tiba nama dia dipanggil untuk dinilai tentang amalan dan kebaikan dia. Lalu apa yang berlaku? Bila mana dia panggil macam itu, dia tolong kiri kanan tak ada, tiba-tiba dia tampak satu bayangan dekat belakang. Bayangan apa? Bayangan seekor ular yang besar. Ular yang besar. Macam kita tengok cerita filem Anaconda tu lah, kan? Ada ular besar tu. Tiba-tiba kat belakang dia ada ular besar. Dia pun terkejut. Ish, ular besar ni. Ular tu pun mula nak ngap dia, nak makan dia. Dan dia pun dengan pantas dia bangun, dia berlari. Dia berlari. Tuan-tuan, kadang-kadang bila mana kita di dunia ini membuat kesalahan, buat kesilapan, kita boleh lari kadang-kadang. Lari bersama dengan orang, telah di sana sebagainya. Tapi di padang mahsyar nanti tuan-tuan, dah berhadapan dengan keadaan Allah SWT, nak lari kat mana? Tak dapat lari pun. Gambaran di situ tuan-tuan, Malik bin Dinar ni, ular tu nak kejar makan, dia cuba lari, tak lari. Tapi memang ular tu kejar dia. Sampaikan dia lari-lari tu, dia terserempak dengan seorang pakcik tua. Seorang pakcik tua. Dia pun tanya, pakcik, tolong saya pakcik, ada ular besar nak makan saya ni pakcik, tolong bantu saya. Pakcik tu kata, aku ni orang tua dah, tak mampu nak tolong kamu, pergi cari orang lain. Dia pun tinggalkan pakcik, dia lari lagi. Lari, tapi tak jumpa orang. Akhirnya dia patah balik pada pakcik tu. Pakcik, aku pusing keliling dah, tak ada orang lagi. Ular tu suruh kejar, ular tak makan pun, dia kejar je, dia follow je, dia kejar je. Sampai kan dia pusing balik, jumpa pakcik. Tolong aku pakcik, aku tak jumpa orang pun, tolong bantu aku. Lalu pakcik tu kata, wahai anak muda, aku dah tua, tak mampu nak bantu kamu. Kalau kamu betul nak bantuan, sana tu ada bukit, kamu seberang bukit tu, di situ ramai orang. Ramai orang boleh bantuan kamu, mungkin bantuan kamu dekat situ, kata pakcik tu tadi. Lalu dia pun berlari ke arah bukit tu, ular tu kejar juga, sampai atas bukit tu, dia terjatuh. Dan dia bergolek ke bawah, rupa-rupanya ada sekumpulan kanak-kanak sedang bermain. Bila mana dia jatuh tu, seorang budak kecil ni dia tengok, pakcik, dia kata, dia pun panggil. Dia kata, Fatimah, ini ada ayah kamu datang ni, dalam kesusahan, tolong bantu dia. Dia pun terkejut, budak tu kenal pula dia macam mana. Dan jadikan cerita, dia mimpi, betul-betul dia mimpi. Dan Fatimah pun datang, jumpa tentang ayah, betul ayah dia.
Dia pun kata, Fatimah tolong ayah, Fatimah ada ular besar nak makan ayah ni, Fatimah tolong ayah, tolong ayah. Apa kata Fatimah? Ayah hulurkan tangan. Dihulurkan tangan ayah dia, hulurkan tangan, Fatimah pun pegang. Fatimah pun angkat tangan, macam tu je. Dan ular tu pun pergi. Ular pun pergi. Dia pun terkejut. Fatimah, apa yang kau buat ni Fatimah? Di dalam mimpi ni. Lalu dia pun kata, wahai ayah, tahu tak? Bahkan ketika kita hidup, kata Fatimah, Allah banyak bagi teguran dalam Al-Quran. Dan hadis Nabi pun banyak baginda Nabi berpesan kepada kita. Nanti gambaran di akhirat nanti, di padang mahsyar nanti, segala amalan kita akan digambarkan dalam bentuk fizikal. Dia pun diam. Lalu dalam riwayat dinyatakan, Fatimah membaca satu ayat dalam surah Al-Hadid, ayat yang ke-16. Dalam surah Al-Hadid, muka surat 539. Fatimah baca ayat ini. Wahai ayah, dia kata, dibaca. Apa ayatnya? Ayat yang berbunyi, Bada a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq, ila akhir ayat. Dibaca tu, ayah terkejut. Wahai Fatimah, padahal anak dia meninggal ketika umur dalam 3-4 tahun. Dia terkejut. Fatimah, kau tahu Quran Fatimah? Kata ayah dia. Ayah, saya tahu semua, kata Fatimah. Itulah ayat dibacakan. Dan ayat ni berkaitan tentang apa, tuan-tuan? Alam ya'ninil ladzina amanu. Belum sampaikah masanya lagi untuk orang yang beriman? An takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, yang mendatangkan satu kegerunan pada hati kamu, yang mendatangkan satu perasaan yang menakutkan hati kamu, li dzikrillah, untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nazala minal haqq, dan datang kebenaran dalam Al-Quranul Karim. Itu sebab, tuan-tuan, bila mana cerita tu berlaku, tuan-tuan, dia cakap, ayah dia cakap, habis apa yang berlaku tu Fatimah? Ayah, yang ular tadi itu adalah amalan kejahatan ayah, yang ayah top up dari hari ke hari, hari ke hari, dia semakin kuat. Pakcik tua yang ayah jumpa tadi itu amalan kebaikan ayah, yang semakin hari semakin lemah. Sebab apa? Kita tak ambil penting pun amal kebaikan. Kadang-kadang kita duk kejar kejahatan, kemaksiatan dan sebagainya, yang menyebabkan benda semakin kuat, sedangkan perkara kebaikan kita tak tambah pun. Itu sebab, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, kita ambil iktibar sungguh-sungguh. Dan bila mana kisah ini, bila mana dia terjaga dari tidur, tuan-tuan, dia pun, dan ulama menceritakan, lepas dia baru dia tidur, dia terus menangis, dan dia pergi ambil wuduk dan dia bertaubat kepada Allah SWT. Dan waktu subuh dia pergi ke masjid ketika itu, imam baca ayat yang sama. Lepas Fatihah dia baca, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Artinya Allah tanya kita, Allah peduli kita, Allah mendapelak kita. Belum sampai ke lagi masanya, wahai orang yang beriman. Siapa yang beriman? Kita, alhamdulillah, datang ke masjid kita beriman. An takhsha'a qulubuhum, yang mendatangkan satu perasaan pada hati kamu tu, perasaan takut kepada Allah, perasaan kegerunan li dzikrillah, akan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nazala minal haq, yang ceritakan dalam Al-Quran kebenarannya. Jangan sampai, kata Allah, wala yakunu kalladzi, jangan sampai kita umpama orang yang ahli kitab yang terdahulu, yang diberikan kitab, diberikan panduan dan sebagainya, tapi kesampingkan mereka, tolak mereka, sebab mereka itu fasik, apa, derhaka. Itu sebab, tuan-tuan, seandainya pada hari ini Allah turunkan wabak ini untuk peringatan pada kita semua, ambil iktibar sungguh-sungguh.
Jangan toleh ke belakang. Ambil peluang kesempatan yang ada ini, perbanyakkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dok pandang, aku dah pergi masjid, alhamdulillah baik aku ni. Orang tu lagi masjid, lantak kau lah. Jangan biarkan mereka. Sebab ada teguran juga dalam Al-Quran dibacakan tadi. Kalau orang nak bagi nasihat, teruskan bagi nasihat. Kita tak mampu nak bantu orang, duduk dia diam. Sebab kita tak tahu amalan mana yang Allah pandang dia berharga dalam diri kita. Kalau kita tak tahu, nampak dari segi ketika dia buat dosa tu pun, kadang-kadang kita tak tahu apa yang berlaku. Mungkin akhirnya jadi orang yang baik. Bahkan dalam kitab Tawabin juga tuan-tuan, banyak kisah yang menggambarkan tentang mereka asalnya pencuri pun ada, membuat zina pun ada, tapi bila mana bertaubat kepada Allah, jadi orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sangka juga tuan-tuan, kadang-kadang ada orang yang nampak baik di mata kita, tapi kita tak tahu hati dia bagaimana. Sebab tu dalam Al-Quran Allah datangkan banyak ayat bercerita tentang orang yang fasik. Contoh di awal Baqarah, hanya 5 ayat bercerita tentang orang yang bertakwa, 1 hingga 5 ataupun 2 hingga 5. Ayat ke-6, 7 berkaitan tentang orang kafir, dan seterusnya berkaitan tentang orang munafik, 8 sampai ke 20. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan ambil tibar sungguh-sungguh, ambil peluang ini untuk kita kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tingkatkan amalan kita. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita insan terbaik, insya-Allah, beri peluang-peluang dan sebagainya. Dan kita nak masuk Rajab dah ni. Rajab, Syaban dan Ramadan, agar Ramadan tahun ini jadi insan terbaik bagi kita, insya-Allah. Mudah-mudahan. Sekian daripada saya. Aku qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.